Selama 3 hari 3 malam, Tok Sagak terkejang di tengah rumah dihadapkan oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Nafasnya kencang, turun naik dengan mata yang terpejam. Badannya pula sudah tidak bergerak selama 3 hari 3 malam itu juga. Orang-orang kampung sudah 3 malam juga berturut-turut berhimpun sampai 40 orang membacakan Yasin. Tetapi Tok Sagak tercungap-cungap juga terkejang di tempat tidurnya. Anak-anak dan cucu-cucunya anak-anak dan cucu-cucunya memang rela dia menghembuskan nafasnya lebih cepat dari terkejang saja tidak bergerak-gerak. Masing-masing berdoa biarlah Tok Sagak menghembuskan nafas dengan aman dan tenteram, asalkan tidak menanggung kepayahan seperti yang dideritainya ketika itu. Mak Joy, menantunya yang tua, duduk di hulu kepalanya, mencecahkan air yang sudah dibacakan Yasin ke mulutnya. Tetapi mulutnya tidak bergerak-gerak lagi, sekalipun Mak Joy menggunakan hujung daun sirih untuk mendudukan air ke dalam mulut orang tua berkenaan. Lambat pula air yang bergenang di bibirnya itu untuk masuk ke dalam mulut melalui rekan bibirnya yang terbuka sedikit. Susahnya dia ni nak pergi. Keluh Mak Joy sambil menyudukan air yang didoakan dengan bacaan Yasin itu ke mulutnya menggunakan hujung daun sirih. Mengucap, Tok, mengucap. Cucunya Tahrim membungkuk membisikkan ke telinganya. Ingat Allah, 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 ingatkan Allah, Tok. Tahrim membisikkan kuat sedikit. Tetapi Tok Sagak tetap terpejam tidak bergerak apa-apa. Nafasnya kencang turun naik tercungap-cungap. Dia tidak lagi mengerang-gerang sakit seperti 3 hari sebelumnya. Tidak lagi mengeliat-liat meminta pijitkan betis, paha, lengan, kepala dan dada. Dia sudah nazak menunggu panggilan ilahi pada saat yang telah ditetapkan. Memang siapa pun tidak mengetahui masa yang tidak boleh diundurkan dan tidak boleh didahulukan walaupun sesaat pun itu. Ingatkan Allah, Tok. Allah, Allah, Allah. Tahrim tidak lekang bibir dari telinga datuknya. Dia berdoa biarlah datuknya sentiasa mengingat Allah dalam perjalanannya yang demikian. 3 hari sebelumnya Tok Sagak mengerang-gerang sakit di seluruh badannya. Kaki, betis, paha, lengan dan kepala semuanya berdenyut-denyut. Merintih-rintih dia minta untuk dipijitkan. Anak-anak dan cucu-cucunya tidak lekang untuk menjaga di sisinya bertukar ganti. Tahrim yang bertugas dengan askar pun diberitahu mengenai datuknya yang sakit. Terpaksalah balik tergesa-gesa. Tetapi Tahrim tidak dapat lagi bercakap-cakap dengan datuknya. Dia sampai di kampung Tok Sagak sudah sehari semalam. Tidak dapat bercakap lagi. Tubuhnya pula terkejang saja tidak bergerak-gerak. Hanya nafasnya saja kencang turun naik tercungap-cungap. Kesemua sanak saudaranya tahu Tahrim memang cucu kesayangan Tok Sagak. Sepanjang masa dia mengerang-gerang 3 hari sebelumnya sempat juga dia menyebut nama Tahrim berulang kali. Cubalah kau panggilkan siapa-siapa yang tahu. Tiba-tiba saja Pak Sidi, iaitu adik Tok Sagak, bangun dari hujung serambi. Gelisah juga dia melihat keadaan abangnya yang tercungap-cungap nazak sejak 3 hari 3 malam. Cuba-cuba bolehlah, sahut Mak Joy mendongak ke pintu tengah memerhatikan Pak Sidi berjalan ke tengah rumah. Di kampung hilir tu, Bilal tu, cuba-cubalah tanyakan, ujarnya memberitahu mengenai ayah saya. Dia tu, anak tu Haji tu. Pak Sidi lantas terangguk-angguk bersetuju dengan cadangan Mak Joy. Tidak bertangguh lagi, dia menyuruh Tahrim ke kampung hilir menjemput ayah saya. Pada malam itu juga ayah saya ke rumah Tok Sagak. Ketika ayah saya sampai, keadaan Tok Sagak masih lagi tidak berubah. Namun mulutnya sudah pun berbuih putih. Mungkin juga buih itu berpunca dari surah Yasin yang tidak turun ke kerongkongnya. Dah baca Yasin? Soal ayah saya sebab saja dia melepaskan lelah. Sudah 3 malam berturut-turut, Bilal, sahut Pak Sidi menghela nafas. Cubalah Bilal tengok-tengokkan, di mana lagi silapnya, ujarnya tidak sabar lagi melihat keadaan abangnya yang tercungap-cungap. Takat tengok-tengokkan, awak pun boleh tengokkan, ujar ayah saya berjenaka. Memang sikap ayah saya suka berjenaka sekalipun di dalam keadaan orang-orang di situ semuanya resah gelisah. Ustaz, dia tak ada balik ke Tok Bilal? Tanya Mak Joy pula kerana dia tahu anaknya si Tahrim memang berkawan baik dengan saya. Minggu ni dia tak balik dah pula, beritahu ayah saya tersengih-sengih. Setelah duduk beberapa minit, barulah ayah saya merapati Tok Sagak yang sudah nazak itu. Dia membungkuk melekapkan telinganya ke dada orang tua berkenaan sambil mulutnya terkumat kamit membacakan.
beberapa ayat. Nafas Tok Sagak yang kencang mula beransur kendur, tetapi dia menghalakan nafasnya yang panjang sambil mengembuskan pula satu-satu. Siapa anak atau cucunya yang paling disayang ni? Soal ayah saya memerhatikan Pak Sidi, menggeleng-geleng kepala Pak Sidi kerana dia tidak dapat memastikan siapakah di antara anak-anak atau cucu-cucunya yang menjadi kesayangan Tok Sagak. Sepanjang ingatan Pak Sidi, semua cucu-cucu dan anak-anaknya mendapat kasih sayang yang sama daripada Tok Sagak. Selalunya kalau ada apa-apa hal yang hendak dicakapkannya, kata anak perempuannya yang tua, si Ulung Mahawa, dia cakap pada Tahrim saja. Memang Tahrim pun yang rapat sangat dengan dia, ujarnya memunculkan bibir pada anaknya Tahrim. Kalau macam tu, sini Tahrim. Tahrim kemari. Ayah saya menggambitnya. Tahrim mendekati ayah saya dengan menginsut punggung. Kau duduk situ dan kau letakkan mulut kau ke telinganya. Ayah saya macam memberi perintah. Tahrim mengikut saja perintah ayah saya, lantas duduk di sisi kepala datuknya, membongkok meletakkan mulutnya ke telinga orang tua itu. Kau ikut apa yang aku cakap, ya? Ayah saya menepuk bahunya. Tahrim mengangguk memberi isyarat sudah bersedia melakukan apa saja yang dikedaki oleh ayah saya. Atuk, pulanglah dulu. Segala yang tinggal ini terletak atas bahu aku, kata ayah saya menyuruh Tahrim membisikkan ke telinga Tok Sagak. Tahrim membisikkan seperti yang diajarkan oleh ayah saya itu. Beberapa saat Tok Sagak membuka matanya, tetapi kemudian dipejamkan semula. Nafasnya satu-satu memanjang, membayangkan betapa payahnya dia mahu bernafas dalam keadaan demikian. Kepayahan inilah yang menyebabkan sanak saudaranya tidak sanggup lagi membiarkan dia lebih lama menanggung penderitaan tersebut. Sekarang ni, kau cium pusat dia, perintah ayah saya selanjutnya. Tahrim beredar dari sisi kepala datuknya, menginsut punggung ke sebelah rusuk datuknya pula. Dia membungkuk mengucuk pusat datuknya sambil menunggu arahan ayah saya yang seterusnya. Tetapi ayah saya tidak menyuruh apa-apa lagi. Dia membiarkan Tahrim membungkuk mencium pusat datuknya. Kemudian dia mengisar-ngisar tangannya, membaca doa, lantas dihembuskan perlahan-lahan ke kepala Tahrim. Selepas itu dia bangun membuka ikat tali pinggangnya. Dengan tidak diduga oleh sesiapa pun, ayah saya memukulkan tali pinggang itu ke belakang Tahrim. 2 kali ayah saya memukulnya sebagai isyarat saja. Tiba-tiba saja Tok Sagak mengembuskan nafasnya yang terakhir. Alhamdulillah. Ayah saya tersenyum setelah diberitahu mengenai Tok Sagak sudah pun mengembuskan nafasnya. Kalau tidak, sampai beratus kali pun kau kena tahanlah kena pukul, Tahrim, katanya mengusik anak muda itu. Tahrim tersengih-sengih. Dia tahu ayah saya memang suka berjenaka. Dia tidak peduli sama ada suasana gembira ataupun suasana muram. Dia tetap suka berjenaka. Kalau sampai pingsan kena pukul pun, atuk punya pasal tak apalah Tok Bilal, ujar Tahrim terharu. Dia tidak sedih lagi dengan kehilangan datuknya, tetapi terharu dengan kejadian yang dialami oleh datuknya itu. Sejak balik ke kampung setelah diberitahu mengenai datuknya sakit tenat, Tahrim sentiasa gelisah dengan keadaan orang tua itu. Dia sudah melakukan segala nasihat datuk saudaranya iaitu Pak Sidi, membukakan sekeping atap, sekeping lantai dan membuangkan anak tangga bongsu. Masing-masing mengagak tentulah Tok Sagak mengamalkan ilmu sang kebunuh yang menyebabkan terlalu sukar baginya mahu mengembuskan nafas. Tetapi setelah dilakukan petua-petua menghapuskan ilmu sang kebunuh dengan membuka atap sekeping, lantai sekeping dan membuang anak tangga bongsu, ternyata Tok Sagak tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dia terus nazak dengan mengharapkan pertolongan bagi melepaskan dirinya dari kepayahan tersebut. Setelah Tok Sagak meninggal dunia, jenazahnya dibujurkan sementara menunggu hari siang. Ayah saya pun balik ke rumah selepas tugasnya di situ selesai. Semasa ayah saya sampai di rumah, saya sudah pun balik ke kampung. Dia terus memberitahu saya mengenai kematian Tok Sagak. Disebabkan sudah pukul 1:30 pagi, ayah saya balik ke rumah menyampaikan khabar kematian Tok Sagak. Tidak dapatlah saya menziarahinya pada malam itu. Esoknya barulah saya menziarahi jenazah Tok Sagak bersama dengan ayah saya. Ketika kami sampai pada pukul 10 pagi, sanak saudaranya sedang memandikan jenazah kerana mahu segera dikebumikan. Tahrim memberitahu saya bau jenazah itu sudah mula mengganggu, walaupun kebiasaannya jenazah tidak akan berbau kalau satu malam. Keadaan di atas rumah juga menjadi gempar kerana sewaktu dimandikan, daging jenazah pula menjadi reput bila digosok hingga terlekat pada sabun. Macam mana ni? Ulung Mahawa tersengguk-sengguk melihat daging jenazah mudah saja terlekang bila digosok kuat sedikit.
Melihat keadaan tersebut, ayah saya menasihatkan supaya jenazah dimandikan dengan tidak payah digosok. Hanya disiramkan sahaja air mengikut ala kadar bagi mengelakkan daging jenazah habis seluruh. Bau busuk juga meruap-ruap sekali-sekala bila angin bertiup, seolah-olah jenazah itu sudah 3 hari meninggal. Atas sebab-sebab demikianlah, pengurusan mengkebumikan jenazah dilakukan dengan segera. Memandikan jenazah pun tidak memakan masa yang lama, hanya cukup sekadar dapat dibersihkan sahaja. Selepas itu, dikapankan dengan dibubuh banyak sedikit kapur barus. Setelah selesai disembahyangkan, kami sama-sama mengantarnya ke kubur. Tahrim disuruh oleh ayah saya memikul usungan dengan tidak digilir-gilir hingga sampai ke kubur. Dia juga menyambut jenazah dari lubang kubur untuk dimasukkan ke liang lahat. Semua yang disuruh oleh ayah saya dipatuhi oleh Tahrim. Saya juga ikut sama memikul usungan Tok Saga, tetapi kami memikulnya secara bergilir. Pada malam selepas Tok Saga dikebumikan, Mak Jo datang ke rumah ayah saya kira-kira jam 12:30 malam, memberitahu Tahrim tidak sedarkan diri secara tiba-tiba. Tubuhnya menggeletar seperti orang yang dalam ketakutan. Matanya meliar memerhati sekeliling kasau atap, sambil bibirnya pula terkumat kamit merungut tidak tentu biji butir. Disebabkan saya masih lagi berada di kampung, saya pun ikut menemani ayah ke rumah Mak Joy setelah diberitahu mengenai kejadian yang menimpa diri Tahrim. Kebimbangan yang bersarang di hati Mak Joy selepas kematian mertuanya bertambah lagi dengan keadaan Tahrim. Apalagi cuti Tahrim juga sudah tamat tempohnya. Ketika saya bersama dengan ayah sampai, saya dapati Tahrim menyorokkan mukanya di bawah bantal. Dia terketar-ketar bagaikan menghadapi ancaman yang amat mengerikan. Tidak ada sepatah kata pun terluah dari mulutnya kecuali rungutan yang tidak difahami biji butirnya. "Tok Bilal, tengokkanlah Rahim ni," ujar Ulung Mahawa terharu setelah mempersilakan kami duduk. "Tolonglah, tengok kau Ustaz, apa kenanya Tahrim ni? Besok dah nak balik kerja tu," jelasnya bercampur bimbang sekiranya Tahrim tidak dapat balik bertugas semula setelah cutinya berakhir. Tengokkanlah, Ngah." Ayah saya menepuk paha saya. Serba salah juga saya apabila ayah saya sudah melepaskan tanggungjawab yang diharapkan oleh Mak Joy darinya itu kepada saya pula. Kadang-kadang berdetak juga hati saya tidak mahu menziarahi teman-teman yang menghadapi gangguan seperti dialami oleh Tahrim. Tetapi sekali-sekala saya balik ke kampung, hati saya merasa macam bersalah kalau tidak menziarahi jiran-jiran ataupun kawan-kawan yang sakit sedemikian. Tujuan saya untuk menziarahi sudah bertukar pula dengan harapan keluarga berkenaan meminta diobati si sakit. Sewaktu Mak Joy datang menjemput ayah saya, tujuan saya mengikutinya adalah semata-mata untuk menziarahi Tahrim yang dikatakan sakit. Tetapi ayah saya sendiri yang menyuruh saya mengubati Tahrim. "Tengokkanlah Ustaz, Tahrim ni," desak Ulung Mahawa lagi. Saya tidak menyahut. Saya mendekati Tahrim yang menyembunyikan mukanya di bawah bantal. "Ni apa kena kau ni Tahrim?" soal saya menepuk-nepuk bahunya. Dia menggeleng-gelengkan kepala sambil mulutnya merungut-rungut. Tidak dapat saya fahami langsung biji butirnya. "Jap, apa benda yang kau nampak?" soal saya lagi. Tahrim merungut-rungut juga sambil jari telunjuknya menuding ke ceruk pintu. "Tak ada apa benda pula dekat situ," beritahu saya tersengih-sengih. "Bukalah mata kau tu, tak ada siapa pun kat situ," kata saya merenung ke ceruk pintu yang ditudingnya. Lama saya merenung ke situ, barulah saya nampak berbayang-bayang Tok Sagak berdiri melambai-lambai. Saya terus bangun mendapatkan Tok Sagak lantas berjabat tangan. Kemudian saya mengajak ke Serambi duduk di situ, sambil saya memarahi dia kerana datang mengganggu Tahrim. "Tok bukan nak ganggu dia, Tok nak jaga dia je," ujar Tok Sagak perlahan. "Tak perlulah Tok nak jaga dia," jelas saya memujuknya. "Allah lebih baik melindungi dia daripada Tok sendiri," kata saya mengingatkan dia. "Tapi Tok sayangkan dia," balasnya menunduk. "Allah lebih sayangkan dia dari Tok." Saya masih berkeras tidak membenarkan dia mengganggu Tahrim. Dia terdiam bila saya bacakan surah Al-Ikhlas di hadapannya 11 kali, menyebabkan dia ternangis tersedu-sedu. "Tok janganlah menangis, janganlah Tok bimbangkan dia. Allah lebih sempurna pemeliharaannya dari Tok," ujar saya tegas. "Sedangkan Tok sendiri pun mengharapkan perlindungan Allah. Macam mana pula Tok nak lindungi orang lain? Tok pun makhluk yang lemah kan?" kata saya menepuk-nepuk bahunya berulang kali. Dia mengangguk-angguk mempersetujui nasihat saya. "Baliklah Tok,"
Tahrim pun dah nak balik kerja besok ni. Nanti kalau Tahrim dia buang kerja, tentu Tok juga yang tak suka kan? Ujar saya memujuknya. Bayangan Tok Saga mengangguk. Dia bangun lemah dan dari tempat duduknya meminta diri untuk meninggalkan rumah tersebut. Sebelum dia menuruni tangga, sempat dia masuk ke dalam mengucup dahi Tamrin. Kemudian dia berjabat salam dengan saya sebelum meninggalkan rumah tersebut dengan linangan air matanya. Kira-kira setengah jam selepas itu, saya merasa bahu saya ditepuk. Apabila saya berpaling, saya dapati ayah saya tersenyum gembira. Alhamdulillah, kata saya memberi isyarat dengan ekor matanya, menunjukkan Tamrin sudah pun mula sedarkan diri, sekalipun tubuhnya masih lagi lemah lagi. Apa kena dengan kau ni, Tahrim? Tanya ayah saya tersengih-sengih mengusiknya. Entahlah Tok Bilal, sahutnya menggeleng-geleng lemah. Apa kenanya Ustaz? Ulung Mahawa pula mendesak saya. Entahlah Ulung. Beritahu saya serba salah mahu menerangkan sesuatu yang tidak dapat hendak digambarkan kepadanya. Tahrim dah sembuh tu, syukur jelah. Ujar saya supaya tidak didesak lagi oleh Ulung Mahawa. Bagaimanapun Ulung Mahawa tidak berpuas hati dengan jawapan saya itu, tetapi dia tidaklah berani mendesak sangat. Jauh di sudut hati Ulung Mahawa, dia menuduh ada di antara saudara maranya yang iri hati kepada anaknya si Tahrim, disebabkan dia merupakan cucu kesayangan arwah Tok Saga. Sebab itulah mereka melakukan apa sahaja untuk memusnahkan Tahrim. Namun saya tetap menafikan anggapan Ulung Mahawa itu. Inilah menyebabkan dia tidak berpuas hati dengan penjelasan saya. Hanya beberapa bulan selepas itulah baru Tahrim menceritakan kepada emaknya. Dia ketakutan sewaktu dikatakan tidak sedarkan diri itu kerana arwah datuknya iaitu Tok Saga datang mengajaknya pergi. Puas Tok Saga menghulurkan tangan meminta Tahrim memautnya, tetapi Tahrim ketakutan untuk menyambut tangan arwah datuknya. Entah mengapa Tahrim dapat berfikir bahawa datuknya baru saja meninggal dunia 11 siangnya. Sebab itulah dia tidak mahu menyambut tangan yang dihulurkan oleh Tok Saga yang mengajaknya pergi dari situ. Dia seolah-olah nampak datuknya berbual-bual dengan saya di serambi. Pada mulanya dia nampak datuknya bercakap dengan suara lantang, tidak berpuas hati kerana saya menghalang. Tetapi suaranya lama-kelamaan merendah hingga menangis teresak-esak. Tahrim pula tidak tahu apa yang saya cakapkan bersama dengan datuknya. Tidak lama setelah datuknya bercakap-cakap dengan saya, Tahrim dapat melihat dengan jelas datuknya mencium dahinya sebelum pergi menuruni tangga. Selepas itu tiba-tiba saja sekitar rumah menjadi gelap gelita beberapa minit hingga dia terkejut bangun dari tidurnya. Hairan juga dia bila didapatinya saya dan ayah berserta dengan orang jiran yang lain berada di sisinya. Tetapi cerita Tahrim tidak habis di situ saja, sehingga kan dia berhenti askar pun saya mendengar cerita mengenai keistimewaan dirinya, sedangkan dia sendiri tidak mengetahui dari mana datangnya istimewaan tersebut. Saya mendengar cerita Tahrim menolong sepupunya yang menebang pokok rambai yang berhampiran dengan rumahnya. Semasa pokok rambai tumbang, Tahrim tidak dapat mengelakkan diri, lantas dihempapnya. Sepupunya Mak Derih menjadi panik, lantas melaung memanggil jiran-jiran datang membantu. Sewaktu jiran-jiran sampai, Tahrim merangkak-rangkak keluar dari bawah dahan dan rantai-rantai rambai yang menimpanya. Hanya bahu dan belakangnya sahaja yang calar-calar ringan, sedangkan seluruh anggota badannya tidak terjejas langsung. Bila ditanyakan oleh Mak Derih mengenai peristiwa tersebut, Tahrim hanya menggeleng-geleng kepala sahaja kerana dia sendiri pun tidak tahu apa yang telah terjadi. Semasa masih berkhidmat di dalam askar pun, Tahrim pernah mengalami kejadian yang tidak disangka-sangkanya. Pasukannya telah membuat operasi jauh ke dalam hutan. Apabila berkhidmat di satu kawasan, Tahrim ditugaskan berkawal hinggalah ke tengah malamnya. Dengan tidak disedarinya, Tahrim merasai tersangat mengantuk, lantas tertidur waktu berkawal itu. Kira-kira jam 2 pagi, seorang anggota lain yang ditugaskan menggantikan tempat Tahrim berkawal datang ke tempat dia berkawal. Alangkah terkejutnya kawan itu apabila dilihatnya Tahrim tidur nyenyak di atas perut seekor harimau yang berbaring di sisinya. Keesokan harinya, Tahrim disoal oleh ketuanya mengapa tidak mahu digantikan berkawal oleh rakannya. Dia sendiri terpinga-pinga tidak tahu apa yang telah berlaku ke atas dirinya. Apabila diberitahu oleh kawannya yang dia tertidur di atas perut harimau yang mengambil alih tugasnya berkawal, Tahrim hanya menerangkan semuanya itu cerita karut. Setelah bersara dari askar, Tahrim menetap semula di kampung. Setiap kali saya balik ke kampung, saya akan singgah minum kopi di warung kecil yang dibukanya. Begini je lah Ustaz, kata Tahrim tersengih-sengih bila saya singgah minum kopi di warungnya. Masa muda jadi askar, dah tua ni jadi jagalah, ujarnya berjenaka.
Tapi jadi jaga di warung ni pun bagus, Rim. Sahut saya tersenyum. Bukannya jadi jaga berdiri depan bank perhatikan orang keluar masuk bawa duit. Tapi jadi jaga di warung ni sendiri memerhatikan duit sendiri yang keluar masuk. Saya sengaja mengusiknya. Bagaimanapun setiap kali saya mahu membayar duit kopinya, Tahrim tetap menolak. Bukan selalu Ustaz minum di warung ni, sekali-sekala je kan. Katanya memasukkan semula wang yang saya berikan ke dalam poket saya.